Ada apa-apa soalan ke, request ke? Okay, terima kasih Raja. Malam ni market rancak sikit. Belum apa-apa tadi euro dah naik turun balik. Berapa? 1 pip tadi naik ngam-ngam 1 pip. Lepas tu dah turun 70 pip dah tu 60. Gold tengah naik 10 100 pip. USD tengah huru-hara. So yang ini pun boleh menjadi hint untuk NFP besok. Okay, tapi kejap lagi penghujung apa ni webinar nanti saya akan cerita sedikit tentang NFP besok lah, non farm payroll untuk besok. Okay, dan kita tengok hint-hint apa yang ada dan apa yang kita boleh masuk untuk besok lah. Most probably high chance USD lemah tapi ada kemungkinan boleh berpusing balik. Okay, sebab data makin pulih. Cuma belum pulih sepenuhnya lah. Itulah USD huru-hara. Kedai-kedai kena rompak. Dah, currency huru-hara. Okay, so banyak ada tempat-tempat yang dah kena martial law. Kita panggil martial law tu maknanya bukan perintah berkurung. Dia dah sampai perintah darurat. DP9 data better than last month. Betul. Data better tapi dia tak better than last month tapi tak sebagus. Mana data semalam Okay, so semalam punya forecast was 9 juta. Okay, so dia turun 2.7 juta. Okay, tapi data is masih negatif lah. Data masih negatif. So benda ni sebenarnya masih tak bagus. Sorry. Okay. So data semalam forecast 9 juta. So tapi bila dia keluar dia jadi 2.6 juta lah. Okay, tetapi masih dalam lingkungan negatif. Kita nak mencari positif, which is apa yang berlaku sebelum-sebelum ni lah. Okay, itu adalah normal market. Kali ni dia agak tak betul sikit. Sebab berbanding dengan bulan sebelumnya pun sebenarnya dia makin meningkat. So agak tak bagus sebenarnya. Maknanya masih ramai yang tidak bekerja lah kat sana. Okay. Tapi ini adalah data automated, so mungkin datanya tak begitu tepat. Tak apa, kita tunggu hujung kelas nantilah. Hujung kelas nanti saya akan explain lagi sedikit. Okay, data semua dah ada kat sini. Okay, nanti saya explain lagi selepas kelas hari ini. Okay, so sebelum kelas mula, ada apa-apa nak ditanya? GBP CHF. GBP CHF boleh. Sekejap. Itulah goal semalam. Turun banyak jugalah 300 pip. 3 daripada 72, 71, 70, 69. Tapi kalau tengok zoom out nampak macam benda ni macam perkara biasa berlaku. Sebenarnya adalah perjalanan lebih kurang berapa 3 hari punya perjalanan. Hari Rabu tu dia buat dalam satu hari saja. Okay, so ni perjalanan dia sepatutnya. Okay, ni dia bilas balik lah. Kita panggil bilas. Banyak tu dia naik, banyak ni dah turun balik. Sama je nilai dia. Cuma dia mengambil masa yang lebih pendek berbanding sebelumnya. Okay, so mungkin bila hari ni naik tu mungkin separuh jalan. Dan kemudian besok, maknanya hari ni retrace lah. Hari ni retrace dan besok sambung turun balik. Okay, so sebelum kita start, satu cek kita nak tengok GBP Chef tadi Murali, GBP Chef. Sekejap. GBP Chef. Okay, so tengok GBP dan tengok Chef dulu. GBP masih lagi uptrend, bullish. Okay, so hari ni hari ni dia retrace sedikit. Okay, so GBP masih bullish. Switzerland franc masih bearish.
So maknanya Switzerland franc masih kuat lagi lah berbanding dengan dolar. Okay. So bila yang ni naik, bila yang tu turun, GBP Chef pun menjadi sideways. Dia naik turun situ je. So boleh nampak lah market dia sebenarnya sideways. Okay. Tak banyak, tak jauh lah dia pergi. Dalam lingkungan yang kawasan yang sama saja. Kalau kamu buka H4, dah nampak lah. Okay. It's actually a big sideways market. Okay. So, alright. So dia biar dia dapat kat tengah-tengah ni lah. Ni dah breakout ni. Breakout, retrace, dah naik. Dia turun balik. So tunggu. Kalau dia tembus bawah, sambung ke bawah. Kalau tidak, dia naik balik ke atas lah. Okay. So sebenarnya it's a big sideways for GBP Swiss franc. Okay. Tengok tu je lah. Tunggu. Okay. So ni uptrend dia. Macam tu lah. Okay. Breakout, retrace. So mungkin continue naik balik. Just sampai ke high yang sebelum ni lah. Okay. On May 1st. Dan kemudian mungkin turun balik ke bawah. Alright. Okay. Hari okay. So 12 orang. Boleh lah. Okay, kita start hari ni punya. Kalau ada apa-apa, if you have any questions, jangan segan untuk bertanya. So I'll try to mix with English. Tapi kadang-kadang kita pun shock bercakap bahasa Melayu, kita banyak cakap je. Okay, so if you have anything that you don't understand in Malay, please let me know. Okay, please put in the chat and I will try to converse back in English as well. Okay, so untuk hari ini kita buka 2 chapter lagi. Okay, so hari kemarin tu just introduction. Right, so sekarang ni kita nak tahu bila bakal masa yang sesuai, when can we trade forex. Okay, so when is the suitable time. So sebab bila kita dengar pasal forex ni, orang cakap forex 24 hours. Sonok lah kan, 24 hours lah, bila-bila nak masuk, bila-bila nak keluar. Okay, it's a 24-hour market, but depends on what time you are looking at lah. Dia akan berdasar kepada waktu yang mana kamu masuk. Okay, sebab lain waktu, lain orang, macam shift lah, lain shift jaga. Shift malam jaga lain, shift pagi jaga lain. Okay, so karena dia mungkin berbeza-beza. Okay, kriteria dia mungkin berbeza. Okay, so depending on what time you are trading, then from there you have to look at what you want to trade on. Okay, so the main session that we have adalah 4 session je lah. Okay, Sydney, Tokyo, London dan New York. Okay, so Sydney ni kita tak tengok sangat sebab dia 1 jam, hanyalah 1 jam sahaja sebelum Tokyo session. Okay, so it's only 1 hour before. Right, so dia tak sempat nak warm up lah. Tak sempat nak buat apa, Tokyo session dah masuk. Okay, so usually we will start focusing on Tokyo session. Okay, bersambung dekat London dan kemudian diakhiri di New York session. Okay, so you will start off from Tokyo, continue to London and end at New York session. Okay, so Tokyo session dia take currency lain, London session currency lain. Okay, so ni waktu-waktu dia lah, ikut waktu Malaysia. Yang ini yang lepas punya, yang lepas kan March, sekarang lah, yang ini yang sekarang, yang kemudian Oktober nanti baru tukar. Okay, so ni yang sekarang punya lah. Okay, so ni semua ada waktu Malaysia, waktu kat Malaysia. Okay, kita akan buka pukul 7 pagi dan akhir pukul 4. Okay, so London buka pukul 3, akhir pukul 12. New York buka pukul 8 dan akhir pada pukul 5. Okay, so pukul 5 market tutup, 24 tutup. Pukul 6 buka balik. Okay, so ini adalah waktu-waktu kita lah. So kalau nak trade yen, okay, fokus kat sini. Kalau nak trade euro, fokus kat sini mah. Kalau nak trade Canada atau US, fokus dekat bawah pula. Okay, so different market ada different currency yang kamu boleh fokus kat. Sydney 1 jam lagi awal, which is Sydney open will be at 6 AM. Okay, then closing at 3 PM. 1 jam lebih awal dari Tokyo saja. So usually Australia Open is the MT4 Open as well. Dia buka serentak lah.
Okay. Right. So Tokyo session, apa yang ada dekat Tokyo session tu? Okay. So Tokyo session, usually kita akan fokus basically kat Tokyo je lah, kat Yen. Okay, kita akan more fokus kat Yen. Okay, so kenapa kita fokus dekat Yen adalah sebab waktu Tokyo ni dia special sedikit, Tokyo Zone. Okay. So most probably akan more kepada transaction tu untuk menjual beli. Okay, transaction dia more kepada membeli dan menjual. Especially more kepada membeli lah. Okay, so selalunya orang akan membeli barang dari Tokyo, Jepun. Okay, so diorang akan beli pada waktu pagi dan diorang akan counter balik dalam currency trading. Dengan counter balik lah kat situ. Okay, so waktu pagi ni diorang akan membeli dahulu. Right, so beli barang daripada Tokyo. Lepas tu dia tengok kalau currency Tokyo agak kuat, dia akan sell dan tunggu malam untuk recover balik profit kat situ. Sebab bila dia nak membeli barang di Tokyo, dia kena tukar USD kepada Yen contohnya. Okay, so bila dia tukar tu, exchange rate tu dah kira we call dah dapat loss kat situ lah. Okay, dah ada charges lah kita panggil. Okay, so sebab kena tukar dari USD tukar kepada Yen contohnya. Expect kalau lagi teruk, kita bukan negara yang menggunakan USD. Okay, sebab dia kena contoh let's say daripada RM kita kena tukar USD. Okay. Tukar USD lepas tu tukar kepada Yen. Terapuran. Okay, so daripada ringgit tukar USD tukar Yen. Sebab international punya trading, jual beli international, we selalu akan guna US dollar sahaja. Untuk tidak fluctuatekan exchange rate. Okay, so just USD sentiasa kuat. Okay, so untuk Tokyo market macam tadi saya cakap lah, okay, kita mau kepada commercial companies, okay, menjual beli barang lah. Dan China pun penting juga sebab China adalah mau kepada manufacturing. Okay, so manufacturing maksudnya sektor perkilangan. So kita akan tengok data-data dari China lah. Okay, so kalau China punya sektor perkilangan bagus, data di currency dia akan kukuh. Okay, so bila dia bagus, Australia pun akan bagus. Bila Australia bagus, New Zealand pun akan bagus lah. So CHN akan efek UD akan efek NZD. Okay, so dia chain reaction kat situ. Dia bersangkut paut. Okay, so kalau China bullish, Australia pun akan bullish, New Zealand pun akan bullish secara automatik. Okay, because diorang saling berkaitan. Okay. Okay, so pada waktu pagi ni tak banyak sangat traders, alright. So that's why dia punya market agak sendu lah kita panggil. Okay, there's not much people in the market trading in the early morning, right? So usually the market is really blunt, okay, sangatlah tawar, okay. Dan usually in the mornings, that is why in the mornings spread dia agak besar, okay. So kalau macam untuk trader intraday, kita selalu tidak galakkan untuk trade pada waktu Tokyo market. Okay, so Tokyo market ni dia sebab dia permulaan, okay, could set the tone for the rest of the day. Okay, dia permulaan. Maksud dia kalau sebab lepas dia London market, okay, so maksudnya dua-dua market, Tokyo market dan London market, dua-dua adalah dia berlawanan dengan New York market. Okay, sebab dua-dua berlawan dengan US dollar. Okay, so US dollar, so maknanya bila Tokyo dia bullish, London pun dia akan bullish. So kita cakap set the tone for the rest of the day. Dia sambung bullish, dekat sini baru jadi bearish. Okay, so dia akan
build up the momentum kepada Tokyo market, London market. So, waktu London market tu dia akan jadi teruja. So masa itulah baru ramai yang masuk position. Pada masa itu bila dah ramai nak masuk, spread pun akan menjadi lagi murah. Okay. Nilai sama. Okay. Australia, New Zealand, Japan. Okay. So China salah satu. Okay. So paling agak penting lah kat situ. Okay, nampak Australia, Japan sangatlah fokus kepada China demand. Okay. So China akan beli machinery daripada Japan. China akan beli biji besi daripada Australia. Okay, so dua tu. Okay, so masalahnya Australia ni dia bergantung kepada China. Dia bergantung. Tapi kalau Jepun tak, Jepun dia tak bergantung kepada China. Maksudnya kalau China tak beli pun dia tak heran. It doesn't make a difference for Japan. If China market doesn't want to buy anything from Japan, it's okay. But for Australia relies on China. Dia berharap kepada China. So if let's say China is not buying anything from Australia, then Australia sangkut lah. Okay, that's because that is what they are selling. They always sell things to China. Okay, so barangnya khusus untuk China, kita panggil. Okay. So, seterusnya adalah London session. Okay, so London session yang paling meriah sekali. Okay, so London session paling meriah sebab lagi ramai trader dah masuk. Okay. Dan trader London ni dan trader Euro ni adalah trader yang paling ramai sekali lah. Okay, so 30% of the whole transaction for the whole day selalunya akan berlaku di London session. Okay, sangat-sangat lah ramai kat situ. That's why waktu ni kita akan nampak spread diturunkan begitu drastik lah. Because dah ramai sangat, ramai orang. So broker pun tak kisah, turunkan je spread pada masa tu. So kita pun mengambil kesempatan untuk trade pada London market. Okay. So liquidity. So untuk kita pun tak perlu risau sebab pada masa ni lah market lagi aktif, bermaksud kan lagi bergerak, kan lagi laju. Okay. So kita pun tak perlu tunggu lama-lama macam di dalam Tokyo market lah. Okay. So tight spread. Okay. Okay. So yang kita akan nak fokus is dua currency lah. Kita tak tulis. Okay. So kita akan fokus more kepada Euro dengan GBP. Okay. So dekat sini pun kalau nak boleh cari pair, bermaksud cari macam Euro GBP. Silap, Euro JPY. Atau GBP JPY. Okay. Okay, ambil dua ni, Euro GBP atau GBP JPY. Okay, maksudnya counterkan yen. Sebab yen dah tutup kedai, so dia akan jadi lemah pada waktu London market. So kamu ambil mana yang tengah kuat pada masa sekarang ni, which is London market, which is Euro dengan GBP. Kamu lawankan dengan apa yang tengah lemah. So Euro JPY kita akan buy, GBP JPY pun kita akan buy pada waktu London market. Kita ambil kesempatan kat situ, di mana yen memang tengah lemah sebab dah tutup kedai. Okay. Alright, so last sekali adalah New York session. So New York session dia ada dua je lah. Yang tutup pukul 4 petang kan. Ya betul kak, tapi pukul 2 sebenarnya dah tak ada orang dah. Pukul 2 dah orang semua dah tak trade sangat dah. So sebab orang dah start nak fokus kepada Euro market. So pukul 3 orang dah start nak tengok Euro USD dengan GBP USD. Okay. So New York market pula there's specialnya New York market ni sebelum London tutup dia dah buka. So kalau macam tadi Tokyo market
Tokyo market tutup, baru London buka. Okay, so dia maknanya dia tak berjumpa lah. Pasar siang, pasar malam tak berjumpa. Tapi kalau yang New York market ni, sebelum Euro market tutup, New York market buka. Bergasak dua-dua. Sebab dia Euro nak jual, nak orang beli dia punya. New York nak orang beli dia punya juga. So bergaduh kat situ. Tu sebab pada masa ni market volatility tinggi. Maksud kejap-kejap Euro strong, kejap-kejap USD strong, Euro strong balik, USD strong balik. Okay, so market naik turun dengan laju. Okay, so kalau pada waktu London market bergerak laju. Maksud kalau dia naik laju, atau turun laju. Tapi kalau pada waktu New York sebelum London tutup, okay, market akan agresif. Sebab kejap-kejap orang buy Euro, kejap-kejap orang buy USD balik, buy Euro, buy USD balik. So bergaduh situ ramai-ramai. Okay. Right, so selalunya kalau nak trade waktu USD ni, waktu New York market, paling simple fokus kat US je lah. Apa-apa yang berlaku kepada US, gunakan itu sebagai kamu punya point untuk entry, untuk masuk market. Sebab banyak data US yang akan keluar lah pada masa-masa ni. Okay, so liquidity and volatility. Keganasan market. Okay. Tapi bila dah tutup, maknanya bila Euro market dah tutup, which is dalam pukul 11 kita lah, 11 malam, 11-12 malam. Okay. Liquidity dah makin dah berkurang pada masa ni. So macam pukul 12 malam tu, kamu akan nampak spread start balik kembang, market start balik slow. So itulah tanda-tanda untuk kita berhenti trade pada hari itu. Itu hint-hint yang dia bagilah. Okay. Dan kalau boleh, pada hari Jumaat, on Fridays, try not to open new position. Hari Jumaat, hari tutup position. Kalau boleh, on Fridays, close all the position. Okay, melainkan kamu memang tengah swing lah. Tengah swing, tengah jauh profit, yes, kamu nak hold. Tapi kalau baru hari Jumaat, kamu cakap nak swing, tak payahlah. Okay, tutup je. No point. Okay, sebab kita nak mengelak jikalau ada anything happen on the weekend. Sebab kita tak boleh nak buat apa-apa. Okay. Ni tak ada apa sangat lah. Okay. Masa yang bagus. Best time to trade. Okay, so masa yang bagus, selalunya kita akan recommend fokus pada London market lah. Okay, so London market yang paling best. Because liquidity banyak kat situ. Okay, so liquidity banyak. So bila liquidity banyak, spread pun akan murah. So menjadi kita boleh mengambil kesempatan kat situ lah. Okay. Dan pada waktu malam tu, cuba close position sebelum London close. Sebab bila London close saja, liquidation akan turun balik. Di masa tu lah kita akan nampak spread kembang balik dan market pun dah start slow. So kita pun dah tersangkut di situ, tak nak tutup position. Nak kena tunggu lagi. Okay. So best day untuk trade, kita selalunya kita akan recommend hari Selasa, Rabu dan Khamis. Okay, so hari Isnin tu dia sebab dia awal minggu. So hari Isnin selalunya kita nak tengok, kita nak analysis lah. We will try to analysis what happens, apa yang telah berlaku pada minggu lepas. Dan kita nak tengok apakah perjalanannya pada minggu ini. Okay, what happened last week, what will happen this week. Okay, so dia selalu hari Isnin kita akan more kepada analysis dahulu. Okay. So dari situ barulah kita masuk position. Selalunya hari Selasa, Rabu dan Khamis. Okay. So hari Jumaat kita akan tutup balik position kalau boleh. Right. Sebab liquidation akan kurang. Sebab hari Jumaat selalu orang tutup position saja. Untuk gold market pun sama juga, sama masa. Gold market dia sebenarnya dia buat hal dia sendiri. Okay, so especially macam sekarang ni, pada waktu sekarang di mana market tidak begitu mengikut data. Okay, so market tak ikut data sebab sekarang ni market tengah stress dengan virus. Okay, so market tak begitu stable.
So dia tak mengikut datanya, macam maksudnya kalau macam data bagus, currency sepatutnya bagus. Tapi kat sini tak nampak sangat. So untuk gold sebenarnya dia lagi suka bergerak suka hati dia. That's why kita akan ada mana tadi tu sepatutnya saya tunjuk. Okay, so sepatutnya kita kena tahu pasal fear dan greed ni lah. Fear and greed meter. Okay, so fear and greed. So sekarang ni dah masuk ke greed, dah maksudnya kita akan more kepada membeli US dollar. So sebelum ni minggu lebih bulan lepas kita lebih kepada membeli gold sebab tengah fear. Okay, minggu lepas dia dah start neutral, maksud meter tu dah start dah ke tengah, di mana USD dah start nak stable balik. Okay, so gold dia tak ikut sangat, dia lawan. Tengok macam sekarang ni lah. Okay, kalau contoh saya tunjuk sekarang ni punya chart. Okay, gold dah berapa, USD dah beberapa hari turun. Gold pun sibuk nak turun sekali. Dia tak ikut sangat. Okay, so yang waktu zone ni more kepada currency. Sebab trader yang trade tu dia akan berdasar kepada currency dia. Maksudnya kalau macam saya trader London for example, saya akan trade pada waktu London saya lah. Di mana ramai majoriti orang memang akan membeli currency London untuk mengukuhkan currency sendiri. Sebab itu currency dia. Kalau currency dia kukuh, nilai mata wang dia pun naik. Bila nilai mata wang dia naik, bagus untuk dia lah, nilai dia naik. So setiap negara akan cuba kukuhkan nilai mata wang sendiri. Tapi mereka ada masa yang limited untuk membuat perkara tersebut. Okay? Itu sebab mereka akan fokus pada waktu zone mereka sahaja. Itu maksud dia. Okay. So, setakat ini ada soalan? So dah tahu currency mana nak trade. Meter tu reliable tak? Meter tu masalahnya dia update semalam. Ini nampak dia update semalam apa yang berlaku semalam. Okay, so 5:18 PM ni waktu US. So maknanya 5 pagi kita. Paling awal kita dapat update 5 pagi tadi. This is 5 pagi hari ini. Tapi dia tunjukkan apa yang berlaku semalam, end of day. Sebab dia meter ni bukan live. Bukan gerak sikit laju, tak. Dia sum up, dia totalkan apa yang berlaku semalam. Okay, baru dia tunjuk. Market tutup saja, okay, dia tunjuk semalam keseluruhan market lebih kepada greed atau fear. Okay, so benda ni akan sentiasa. Kerana kita kan, bila saya post kat dalam group tu, bermaksud dia just tunjukkan okay, what happened at the end of the day yesterday lah. Penghujung ceritanya fear and greed tu ke mana. Dia tak boleh cakap benda ni reliable ke tidak sebab dia tak bergerak secara live. Cikgu, so fokus scalping aja pada hari Jumaat dan Isnin. Itu terpulang. Kalau ada chance masuk, tak salah. Okay, cuma macam sebab scalping ni adalah macam mana cakap, scalping ni kita macam suka-suka je nak masuk. Maknanya kita tak plan sangat. Kita tak ada planning. Kita tengok tengok, market ni kejap lagi dapat 20 pip ni, masuk scalping. Kita tak tengok market, kita sebenarnya tak analisis sangat market trend ke mana, market tengah reverse ke apa. Kita just, kalau scalping dia mengambil kesempatan pada masa tersebut saja. Tapi kalau let's say kita nak intra week, okay, trade secara semingguan. Maknanya kita dah tahu, okay, satu minggu ni daripada Isnin sampai Jumaat go Euro bullish. So kita nak cari dari hari Selasa tu kat mana yang sesuai nak entry. Sebab kita dah tahu trend market naik untuk Euro contohnya, ataupun untuk GBP juga. Kita pun nampak macam tu. Okay, kalau nampak sini GBP market pun bullish. Okay, so ini
minggu buat. Okay, ni hari Isnin, nampak hari Isnin dia dah naik, Selasa dia turun sikit, sambung naik terus. Okay, so itu yang kita nak tengok. Kalau scalping, nak main scalping tak ada masalah. Meaning, any pair related to GBP better to trade waktu London and the year shorter again. Okay. Not to say, ini cara, okay. Ni dia dah terlalu spesifik. Okay. Not to say any pair related to GBP. Okay. So, bermaksud kalau waktu pagi punya dah tutup, which is Yen, Australia, New Zealand dah tutup market dia, tiga-tiga ni akan lemah. So, kamu pasangkan atau pairkan tiga currency ni dengan currency yang tengah kuat the next session, which is Euro, GBP and Swiss franc. Kamu pairkan yang lemah dengan yang kuat, di mana bila pair tu dia cepat nak bergerak. Sebab kalau nak trade secara pair, kamu kena cari satu yang lemah, satu yang kuat. Kalau dua-dua lemah, dua-dua kuat, market jadi sideways. Kamu dapat 1 pip, 2 pip saja market. So, buat apa rugi? Itu maksud dia lah. Okay? Maksud kalau kamu nak trade, nak cari benda yang pergerakan yang cepat, kamu ambil yang satu yang dah tutup dan satu yang baru nak buka. So, contoh yang paling simple is kamu ambil Tokyo market and London market. Namun kamu nak ambil London market and US market, susah sebab dua-dua clash. Dia akan ada waktu clashing dia di mana US dah buka, London belum tutup. Bergaduh lah. Dia ni nak dini kuat, market sideways. Nampak macam hari ni lah, contoh macam sekarang ni, Euro. Kita tengok Euro sekarang ni. Kamu boleh nampak tak macam mana? Walaupun Euro tu kuat, USD balas balik. Lepas tu Euro balas balik. Nampak? So, this is what we call as volatility. Ramai orang masuk keluar. Okay, so kita tak galakkan waktu yang waktu sekarang ni kita masuk Euro USD. Tak boleh, jangan. Kita tak galakkan sangat. Sebab dia dua-dua tengah kuat. Okay, so selalunya kita akan suruh pilih Tokyo market versus London market. Itu yang paling sesuai lah, sebab satu tutup, satu buka. Okay. Macam Euro naik laju, lepas tu turun tiba-tiba. Elok scalping lah, sell kan cikgu. Kalau akak dah tahu memang dia turun, boleh je sell, tak ada masalah. Okay, tetapi sebagai trader, kita saya tak galakkan kita masuk banyak-banyak. Macam tadi tu cakap, tadi tu kita dah buy, dah dapat penuh ni, kita tutup, sekarang kita nak ambil sell pula. Dia akan jadi dua senario, di mana kalau sell tu profit tak apa, kalau sell tu loss, dia makin naik. Kita dah tutup buy tu, baru kita masuk sell, market tu naik. Kita dah stress kat situ. Okay, so bila nak trade, letak dulu technical. Dapatkan technical dulu. Mana technical tu cakap boleh pergi. Okay. So macam contoh Euro kita ambil hari ni, saya cakap pagi tadi dia akan berhenti di sini 1.12 sebelum naik balik di 1.13. So kita just tunggu kat bawah sini untuk buy. Kita tunggu kat bawah untuk buy, kita dah buy, dia dah sampai atas, hit target, tutup, dah settle. Tak perlu nak tambah lauk. Kita panggil tak perlu tambah lauk, atau tak perlu nak tambah, nak masuk yang sell tu. Ni kamu cakap, rugi cikgu tak masuk sell ni. Tengok apa banyak dia turun tu, 50 pip. Okay, kalau nak masuk, saya tak boleh halang, sebab itu akaun kamu. Okay, tapi saya tak galakkan. Sebab apa? Sebab satu, market masih bullish. Okay, market masih bullish lagi, di mana kita punya analysis tu masih boleh dipegang teguh, masih boleh digunakan. So kita tak galakkan untuk mencari sell position. Kalau nak cari buy seterusnya, baru logik. Macam ni lah, yang baru start 1 jam ni kan. Buy yang ini. Ini logik. Sebab apa? Sebab kita gunakan momentum masih bullish kat situ. So kalau rajin tu tarik Fibo kat satu candle tu pun dah cukup. Tarik Fibo tu, bearish candle tu dia retrace 61, masuk buy, pap naik. Dapat 50 pip, 40 pip. Okay. Trend masih kena ikut trend. Jangan lawan trend.
Nak cikgu scalping 30 pip je. Kalau dapat, tak ada masalah. Jangan sampai tak dapat. Float to float. Okay. Uh, tak, GBP USD dia tak tough. Dia cuma dia tak sepopular Euro. Euro lagi popular. So kita selalu fokus, selalu kita recommend trade Euro USD ataupun any cross that with Euro. Euro GB, Euro GB tak yalah. Euro JPY ke, okay, Euro Australia ke, okay. Try to focus on Euro punya dulu. Sebab Euro ni dia punya players atau orang yang masuk position kat sini lagi ramai daripada dekat GBP. Great Britain pun hanyalah satu country saja, tapi Euro ni banyak negara dia. So trader dia lagi ramai sebenarnya. Dan spread dia pun lagi murah. Okay. So tapi most of the current market Euro GBP dia akan ikut Euro. Sebab orang ni kita panggil sebagai adik-beradik lah. Okay, so boleh nampak kat sini trend 2 weeks dah bullish. Di Euro pun 2 weeks masih bullish lagi. Okay, so GBP will always follow Euro. So kalau boleh elakkan trade Euro GBP punya chart market sideways. Sebab dua-dua kuat. Okay. Alright. Ada soalan? Ada apa yang nak? Panjang agaknya soalan ni. Katakan tunggu retrace baru beli, kebetulan dia balik arah. Bagaimana nak elak situasi begini? Okay, good question. Okay, so kalau contoh, let's say saya ambil Euro USD as an example lah. Okay. Kita sentiasa tengok dia saya suka guna zigzag sebab apa? Kita nak tengok kat mana dia punya high dan dekat mana dia punya low. Low dia, low. Okay, high low dia. So bila kita punya high makin tinggi, high, kita tahu market tengah menaik. So kita nak cari low, higher low. Rendah makin tinggi rendah dia untuk masuk buy. Low, higher low, rendah makin tinggi, kita masuk buy lagi. Okay. So kalau contoh let's say kita buy kat sini, market drop. Okay. So apa yang kita buat, kita akan tengok low yang sebelumnya. So kita akan guna sini pun boleh. Nak guna yang ini terlalu dekat. Okay. So kita guna sini ke sini dalam lebih kurang dalam 36, 40 pips. So risiko 40 pips. Itu saja. Kalau kamu boleh risikokan account kamu 40 pip, masuk. Kalau tak boleh risiko 40 pip, jangan masuk buy. Ni risiko pertama lah. Maksudnya kalau dia turun, dia akan turunkan sampai sini dahulu. So bila sampai 40 pip ni, kamu akan buat risk management. Nak tambah buy kat bawah sini ke, atau kalau nampak dia nak start turun lagi, nak kena hedging, sell pula. Maksud buy kat atas tu jangan cut, biar je. So kita akan masuk sell, so kita akan lock float kita 40 pip, dan kita akan tukar kita punya strategi kepada bearish pula. Jika market tu rasa nak pusing balik ke bawah. Kalau dia tak pusing balik, kita biar je lah. Dia turun sikit, sambung balik. Sebab kalau macam tu kamu tengok bila dia nak naik, bila dia nak turun balik tu susah. Okay, low, higher low, naik. Higher low, low makin tinggi, naik. Low makin tinggi, naik, makin naik. So, hint dia bila dia nak jadi reverse. Macam akak cakap tadi, risau kalau dia reverse kan, okay? Dia akan jadi macam ni, sideways. Okay. Tadi market turun, market nak naik. Macam mana nak detect? Kita sell, naik, tak boleh nak sell lagi dah. Sell tempat sama, dia turun tempat sama. So kita dah hint, market dah tak nak turun. Naik pun sama, dia akan sangkut kat situ. Dia dah tak nak naik lagi dah. So dia menjadi sideways market. Daripada sideways market ni, kita nak tunggu dia break up. Kat mana yang dia akan break up. Okay. So bila dia break out, kita akan nampak lah break out. Sekejapnya, break out, dia akan retrace. So bila dia retrace tu, dia akan retrace lagi tinggi daripada resistance yang ada. So kita dah tahu market dah reverse.
Okay. So, untuk trading ni, dia tak boleh berfikir terlalu jauh. Maksud fikir terlalu jauh tu, kita akan fikir macam ni tau. Kalau aku buy, market turun. Nak kena cut loss. Kalau sell, market naik. Nak kena cut loss. Setiap kali kamu fikir nak kena cut loss, sampai bila tak entry. Okay, so jangan, bukan saya cakap cut loss tu bukan benda yang kena buat, tapi kalau boleh buat risk management dahulu. Risk management tu maksud kamu mencari lagi satu kawasan untuk tambah posisi. Jangan kawasan yang sama. Okay, jangan layer semua buy layer. Satu candle besar baru buzu turun. Tak, habis semua position. Kalau contoh nak buy, okay, buy kat sini dulu. Lepas tu bila dia turun, cari kawasan yang cantik. Okay, base pada, kenapa cakap kawasan sini cantik? Sebab sebelum tu pun dia pernah tunggu kat situ. Okay. Ulang lagi sekali ya kak. Okay, boleh. Okay, so akak punya kerisauan ialah apabila akak nak buy kat sini, akak takut market tu turun. Okay, betul. Okay, sebab market tengah menaik, kita suruh buy, akak cakap kan kalau akak buy je dia turun. Kalau akak sell je dia naik. Okay. So, apa yang akak perlu buat ialah sebelum akak nak buy tu, akak tengok rendah yang sebelumnya berada di mana. Low dia. Okay, bermaksud dia punya support. Okay, so support makin naik, maknanya market pun makin menaik. So, kalau contoh, let's say akak buy, market turun pula. Time-time akak buy tu dah dia turun. Okay, so bila dia turun tu, akak tengok support yang pertama. Adakah dia tembus atau tidak? Kalau dia tembus, kita tahu dia akan pergi ke support yang kedua kat sini. So, kira sini ke sini adalah 100 pip. Sini 40 pip. So, bila 40 pip, kalau akaun kecil memang tak tahan 40 pip, dia akan cut kat sini. Kalau akaun besar, dia tahan. Biar sampai ke bawah sini. Di sinilah baru dia akan buy lagi sekali. Jika market nak naik. Kita nak kena base pada possibility. Kalau asyik nak cut saja, okay, kita buy, market turun sikit, kita cut. Lepas tu kita masuk sell. Lepas tu market naik. Kita punya buy, kita cut. Kita sell tadi, kita cut. Nak masuk buy je, market tu turun balik. So, setiap kali 20 pip, 30 pip, cut. Tak logik lah. Okay, sebab market, bila dia trending, nampak? Bila dia trend dia naik 80 pip. Bila dia retrace 30 pip. Jangan panik. Ni kita dah buy ke atas, market turun sikit 30 pip, dah panik. Ui, turun ni, market bearish, turun, cut loss. Masuk sell. Masuk sell tu pop dia terus naik. Kenapa? Sebab panik. Turun 30 pip je. Tak banyak pun. Sekejap ya. Okay. So, nampak bila nak masuk position, nak entry tu jangan takut float. Ni float 20 pip cut, float 30 pip cut. Lepas tu masuk lawan entry. Lepas tu market patah balik ikut trend. Dah 2 kali cut loss. Okay. That's why saya cakap, Kak, kira berapa pip yang ada. Nampak pergerakan. Sekali dia untung 80 pip. Sekali dia against 40 pip. Takkan akak tunggu 30 pip nak cut. Akak kena ikut dia juga. Dia punya hole berapa jauh. Masa untung nak ikut semua. Nak ikut penuh. Oh, saya nak untung 100 pip sebab dia naik 100 pip. Tapi kalau dia turun loss, saya punya loss, saya tak nak lebih daripada 20 pip. Tak boleh lagi tu. Kena tengok market. Kena tengok kat mana
masa dia turun tu berapa jauh, kaji. Oh, turun yang ni 40 pip, turun yang ini 40 pip, yang ini 30 pip, yang ini 40 pip. Ambil majority. Ambil dia punya average dalam 40 pip. So, bila kita entry kat mana-mana saja, float kita kalau kurang daripada 40 pip, tak perlu buat apa-apa. Tengok saja. Sebab dia akan berpatah balik. Nampak? Jangan panik. Ni nak entry je, takut. Nak masuk buy, dia turun. Masuk sell, dia naik. Okay. Ada lagi nak tanya? Ada apa-apa lagi nak tanya? Yang ini, how to trade ni tak ada apa sangat lah. Basic-basic je. Nah, ni semua benda-benda asas ni tak payah sangat lah. Base and code, tak ada apa pun. Ni long and short. Long and short, buy and sell lah. Okay, buy and sell. So, ada setengah orang dia akan panggil long and short. So, kalau let's say tak tahu long to buy ataupun short to sell, ingat saja, kalau kita nak membeli barang, kita akan berfikir panjang. Okay, kalau nak beli barang tu, panjang kita fikir. Nak beli, perlu ke beli kan? Bini marah ke kan? Nak beli, boleh ke beli, patut ke? Lama panjang kita nak berfikir kalau nak beli. So, itu kita sebab itu kita panggil long. Okay? Kalau nak sell, short. Nak jual barang, laju je nak jual. Ada je barang nak jual, jual cepat-cepat. Okay, so itu sebab kita panggil short. Okay? Itu je lah. Okay? So, ni tak ada apa-apa lah. Bid and ask spread ni semua benda perkara-perkara biasa saja. Okay? So, counter currency, base currency, tak ada apa-apa sangat lah. Okay? Alright, so bila nak buy, bila nak sell, ni yang tadi saya cerita tu lah. Okay? Base pada apa yang tengah berlaku. Okay, base pada apa yang tengah berlaku. So, yang ini more kepada cerita-cerita saja. Pip pun tak payah apa sangat lah. Pip bila pergerakan dia. Okay, so kalau kamu perasan, kita trade ni, apa yang kita trade ni adalah nilai duit yang tiada nilai. Okay, so yang ini bermaksud $1 12 sen. 12 sen 12.657 sen. Maknanya kat belakang-belakang ni tak ada nilai. Okay, so kita trade kawasan belakang yang tak ada nilai tu. Okay. Tapi dalam forex dia ada nilai dia lah. Okay. Kalau kamu pergi money exchange, dia pun takkan tengok belakang tu. Dia terus genapkan kat depan saja. Dia takkan kira kamu dalam pips. Okay, dia kira kamu dalam dollars and cents sahaja. Okay. So ni semua tak payah lah. Lot tu berapa size yang kamu nak masuk. Okay. Leverage ni sebenarnya agak panjang, tapi secara simple dia adalah cagaran. Dia bukan ramai orang cakap leverage ni pinjaman. So pinjaman tu salah. Dia sebenarnya adalah cagaran. Okay, so cagaran. Dia tengok equity kamu, dia cagar daripada equity tu untuk kamu masuk position. Okay, kalau bila kamu tengah float, equity kamu makin kurang. Jadi cagaran kamu pun makin kurang. Kamu dah tak boleh nak masuk lot yang besar, kamu akan masuk lot yang kecil. Apabila kamu float, tapi bila kamu profit, equity kamu besar, lot kamu boleh masuk besar sebab cagaran kamu boleh besar. Setiap kali kamu nak masuk position, dia akan ambil cagaran sedikit daripada equity kamu. So bila kamu dah tutup position tersebut, cagaran tu diulangkan balik. Dia tak ada efek apa-apa pun. Dia hanya efek apabila kamu menjadi tamak. Akaun kecil masuk lot besar. Sebab apa? Sebab cagaran murah. Tapi dia tak fikir apabila lot besar, float pun besar. Float kamu tak dicagarkan. Float kamu ikut lot. Lot kamu besar, float kamu pun besar lah. Okay? So, bila nak trade tu, lot tu akan base kepada equity yang kamu ada. Okay? Kalau macam contoh akaun 100 USD, okay, lot selalunya kita akan buka
0.01 sampai 0.10. Okay, maksudnya mana sini 0.0 warna kuning pula tak nampak. Okay, 0.01 sampai 0.10. Okay, untuk equity $100. Okay, tak boleh terlalu besar. Okay, so bila terlalu besar, float kamu pun akan cepat. Saya tak galakkan lah. Okay, so selalunya kita akan trade floating kita, selalunya kita akan float kita sekali masuk lah, sekali position tu, sekali trade, float kita janganlah lebih daripada 10%. Jangan lebih 10%. Okay, sebab bila lebih daripada 10%, kamu akan cepat, account tu akan cepat matilah. Okay, akan stop out cepat. Sebab pergerakan market terlalu cepat. Macam contoh 0.01, kalau bahasa senang ni 10 sen lah. Masuk position 10 sen. Okay, market gerak 50 pip, kamu untung rugi $50. 50 pip saja baru kamu dah rugi atau untung separuh daripada size account kamu. Okay, so nampak risiko dia dah 50%. Tapi kalau kamu masuk lot yang kecil 0.01 kamu masuk, okay, kamu punya untung rugi tu hanyalah dalam 5%. So kalau rugi 5%, kamu ada lagi 95% untuk trade. Tapi kalau kamu rugi 50%, kamu pun tengok dah sakit hati dah. Tak nak trade lagi dah. Okay, so jangan risikokan terlalu tinggi bila trading. Okay. Okay. Ni order je lah, position nak masuk apa semua. Market order ni instant lah. Harga semasa. Okay. Nah, yang ini yang orang selalu confuse. Limit order. Okay. Buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Bahagian ni yang orang selalu confuse. Okay. So, buy limit tu beli pada harga yang lagi rendah daripada harga semasa. Buy limit Buy limit, beli pada harga yang lagi rendah daripada harga semasa. Okay, kalau buy stop, kamu membeli pada atas harga semasa. Kalau sell limit, baliklah. Kamu nak menjual, kamu nak sell lagi tinggi daripada harga semasa. Sell stop, kamu nak menjual pada harga yang lagi rendah daripada harga semasa. Maknanya kamu nak jual kemudian. Okay. Trailing stop. Okay, trailing stop ni benda yang agak bagus. Okay, so saya recommend. Tapi masalahnya dia hanya ada pada MT4 desktop sahaja. MT4 mobile tak ada yang ini, trailing stop. So trailing stop ni dia bagus jika kamu tengah trade swing. Scalping tak boleh, tak lepas. Okay. Trailing stop dia macam stop loss ataupun take profit. Okay. Cuma dia dynamic. Maksud dynamic ni dia sentiasa berubah sendiri. So kamu tak perlu adjust stop loss dan take profit kamu. Okay. So macam contoh market Euro tadi kan. Okay. Dia naik 80 turun 40. Naik 80 turun 40. So kamu dah boleh agak movement dia akan turun. Setiap kali turun tu takkan lebih daripada 40 kan. Trailing stop ni kamu buat 50 pip. Bermaksud kalau dia turun 50 pip, dia akan sambung turun ke bawah lah. So bila turun sampai 50 pip tu saja, dia akan tutup position tersebut. Bermaksud kamu dah tahu market akan reverse. So selagi dia tak break 40 pip ni retrace, dia akan sambung naik. So kamu tak perlulah. Dia naik je, adjust stop loss. Naik, adjust stop loss. Tak payah. Trailing stop, dia akan automatic ikut. Okay, so itu unik dia lah. Trailing stop ni. Okay. Ada soalan? Nampak gold. Dia buat gila dia. Naik 100 pip, turun balik 100 pip. Tak ke MC account kamu? Market tengah naik ni kamu masuk sell. Pak, dia naik. Cut loss lah sell. Masuk buy lah. Market naik ni. Pak, masuk buy, market turun balik 100 pip lagi. Dah 200 pip tutup cut loss.
200 pip, kalau 0.01 dah $20. Kalau 0.10 10% dah $200. Kalau one lot dah $2,000. Cut loss gitu saja. Sebab panik. Okay, tapi gold memang dia gerak besar lah. Janganlah guna akaun kecil untuk trade gold ya. Okay. Akaun kena tampung at least sekurang-kurangnya 200 pip. Okay. Sekurang-kurangnya 200 pip. Baru boleh trade gold. Okay. Ada yang guna trailing stop. Ada yang guna trailing stop 10 pip. Bos, rugilah. Tapi scalping kan. Kalau scalping tak apalah. Cuma sempat tak sempat nak masuk je. Sempat tak sempat nak letak trailing tu. Okay. Sebab 10 pip tu kalau scalping boleh, tak ada masalah. Cuma sebab market bila waktu dia tengah ranging naik turun shadow ni kan. Shadow ni dah kira 10 pip lah. Sekejap je dia naik satu candle tu pop 10 pip. Okay. So dia terpulang kepada individu. Macam mana dia rasa berbaloi ke tidak menggunakan 10 pip tu untuk close position dia. Tapi kalau scalping memang kita tak kejar pip. Kita scalping, kita dapat profit tu aja kita tutup. Kadang-kadang break even pun kita dah tutup dah. Kita tak kejar profit untuk scalping. Kita kejar lot sebenarnya. Okay. Okay. Ada soalan lagi sebelum kita masuk non-farm pula. Kejap lagi masuk non-farm sikit. Sebelum kita habiskan market webinar ini. Ada soalan lagi tak? Tak ada? Semua okey? Alright, so besok adalah hari Jumaat pertama. Okay, so setiap Jumaat pertama setiap bulan Jumaat pertama setiap bulan kita akan ada satu agenda yang paling besar, yang paling ditunggu-tunggu, iaitu non-farm payroll. Okay, so untuk non-farm payroll, dia akan ada beberapa data yang dia akan ada checklist dia lah, yang akan menjadi jawapan kepada Jumaat ni data. Okay, so based pada checklist yang dah siap ni, sebab datanya semua dah keluar lah, kita dah nampak ni semua. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5 yang merah lagi, 5 yang masih negatif. Okay, 2 yang sudah positif dan masih ada 2 lagi yang neutral. So bermaksud market dah start nak nampak positif. Maksudnya dah nampak ada kesan-kesan pemulihan ekonomi di US, tetapi masih belum cukup. Masih belum cukup lagi, bermaksud masih ada chance ataupun high chance data besok masih negatif untuk US dollar. Okay, so masih ada high chance lagi lah. Okay. So habis pada data bulan lepas, masih tak cukup kuat untuk cover balik kekuatan ekonomi US lah. Okay. So berdasarkan kepada checklist yang kita dah buat, okay, so high chance dia masih lebih kepada bearish. Mungkin dia akan neutral. Ada chance juga dia mungkin jadi neutral lah, di mana data semua jadi sedang-sedang saja. Tak bagus, tak begitu bagus, tak begitu buruk. Dia kat tengah-tengah saja. Okay, so selalunya kalau macam data sideways ni, dia akan kukuhkan USD lah, sebab orang memang berharap US akan kukuh kat situ. Okay. Alright. Ada soalan? Tak ada soalan, semua senyap je. Okey ke tak okey? Okay, so
Nanti besok. Kau macam mana esok? Cool. Nampak downtrend dia lah. Hari ni hari retrace. Hari ni hari retrace. Ambil dari semalam pun cantik juga. Retrace hari ni 76, sambung turun balik. Hari ni hari retrace sebab nak jangkakan untuk besok punya. Okay, so bermaksud kita ada kemungkinan USD strong kat situ ada. Okay, tapi base pada data semua kita masih nampak USD belum lagi recover lah. Cumanya kalau data dia cukup bagus, mungkin akan menjadi positif walaupun datanya dalam data ada dalam lingkungan negatif lah. Okay, so kita akan nak tengok employment. Okay, so target 8 juta. Target 8 juta. Kali lepas 20 juta. Negatif 20 juta. Kali ni target negatif 8 juta. So tengoklah berapa jauh dia boleh pergi. Kalau dapat negatif 10 juta pun masih lagi bad for economy. Maka USD pun lemah jugalah. Okay. Employment rate teruk juga lagi. Semua agak negatif. Okay. So report analysis akan expected unemployment rate will be 20% highest compared to 25%. Sebab satunya sana orang dia makin ramai. Okay, orang makin ramai kat sana. Dan sebab benda ni dah berlangsung dah lebih 2-3 bulan berlangsung. So dia punya nak recover, dia bukan macam normal recovery. Dia bukan macam bulan lepas tak kerja, bulan ni kerja back to normal. Okay, so benda tu kat Malaysia pun kita boleh nampak di mana company pun kena mengambil step-steps untuk mengelakkan terlalu overcrowded kepada office. So tak semua orang boleh masuk balik kerja. So bila tak semua orang masuk balik kerja pun sama, ekonomi tak boleh nak recover 100% balik. So bila kat sini, kalau kat sini macam tu, bayangkan lagi kalau kat US lagi teruk. Selalunya tempat-tempat yang banyak macam sektor perkilangan paling sangkut lah. Sebab data punya pekerja ramai kan. Okay, so bila pekerja ramai, maknanya ramai di kawasan yang tumpat. Tu sangat bahaya. Okay. Kalau macam kita kerja office di mana setiap orang ada bilik dia sendiri, tu lain cerita lah. So memang dah ada social distancing dekat situ. Tapi kalau macam kita kerja di call center contohnya, di mana semua orang di satu level yang penuh, itu dah kena adjustment lah dari situ. So itu antara salah satu benda yang susah. Walaupun kita tengah recover, kita takkan recover 100% sebab memang tak boleh dapat balik 100% kita. Maknanya sebelum virus ni, company kita dulu contoh 100 orang. So bila dah recover balik, mungkin boleh naik maksimum 50 orang je. Sebab kita nak kena kurangkan orang kat office. So lagi 50 orang tu nak pergi mana? Nak pergi company lain pun tengah cut orang lagi. Semua company tengah cut orang. Takkan nak buka company baru semata-mata je. Melainkan ada orang yang nak buat macam tu lah. Dia nak buka company baru, dia dapat orang-orang secara percuma contohnya. Okay. Alright. Ada apa-apa soalan lagi sebelum kita mengakhiri kelas malam ini? So kelas seterusnya adalah pada hari Selasa depan. Right, next Tuesday. Kita akan masuk technical lah minggu depan tu. Okay, so yang mana belum ada MT4, sila register, dapatkan MT4 anda. Okay, sebab kita akan more kepada technical. Kita akan masuk mendalam sedikit, more ke dalam chat dia lah. Okay. Dan recording malam ni, saya akan upload besok. Okay, berserta dengan analisis untuk non-farm malam besok sekali lah. Okay. So, sebelum saya mengakhiri sesi kita, ada apa-apa lagi nak ditanyakan?
Sama-sama Murali. Tak ada semua okey? Okey, so semua okey, kita akhiri sesi kita di sini. Kalau ada apa-apa macam biasalah, boleh PM saya terus, boleh tanya dalam grup. Okey, so siapa yang dah ada account manager, yang tapi belum masuk grup, minta account manager kamu masukkan ke dalam grup. Okey, so grup Telegram kita. So setiap hari saya buat analisis kat dalam situ. Alright. Dan saya akan sentiasa ada dalam grup lah, kalau apa-apa boleh message kat dalam situ. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Good evening. Okay, terima kasih.